Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan-tuan kita akan masuk helaian yang seterusnya tuan-tuan. Helaian yang baru. Bermakna helaian ini menunjukkan kelas tuan-tuan betul-betul memang nak habis tuan-tuan. Ya. Kelas tuan-tuan betul-betul memang nak habis tuan-tuan ya. InsyaAllah lagi 1 bulan selesai kelas kita tuan-tuan. 1 bulan lagi tuan-tuan selesailah kelas kita tuan-tuan. Jadi minggu ini merupakan minggu yang terakhir untuk bulan yang ke-7 tuan-tuan ya. Jadi bulan depan merupakan bulan yang terakhir untuk kita belajar di peringkat asas ya. Bermakna saya sudah hampir beri kepada tuan-tuan ya, hampir 80% tuan-tuan. Hampir 80% saya dah bagi pada tuan-tuan. Bermakna berbaki 10% lagi. Yang saya janjikan pada tuan-tuan, insya-Allah kita akan berikan pada bulan yang seterusnya ya. Dan insya-Allah pertemuan kita kali yang terakhir tuan-tuan ya. Kita akan buat satu macam latihan, tapi masih lagi bersama dengan saya, jawab secara ramai-ramai ya, tak perlu takut, tak perlu nak miss kelas saya, supaya tuan-tuan boleh nampak apa yang kita belajar sepanjang 8 bulan tuan-tuan ya. Okey. Jadi malam ini tuan-tuan insya-Allah kita akan masuk satu ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-24. Cuba tengok tuan-tuan, ayat yang ke-24 surah Al-Ankabut. Tuan-tuan boleh buka helaian yang seterusnya ya. Ini adalah helaian yang terakhir lah untuk kita bahaskan tuan-tuan ya. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-24. Kalau tuan-tuan tengok ya, hampir 2 baris ayat kita ya. Kita akan baca dulu sama-sama. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing, baca dengan bacaan yang paling sedap tuan-tuan ya. Baca dengan bacaan yang paling sedap. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Baca dengan bacaan yang paling sedap tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tarik nafas panjang sikit tuan. Fama kana jawab qaumihi illa, waqaf dekat illa tuan. Okey. Sambung dekat illa balik. Illa an qalu qatuluhu aw harrikuh. Fa'anjahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun.
Sadaqallahul azim. Baik, itu ayat yang kita akan bahaskan sama-sama pada malam ini ya. Asyik pagi je tuan. Okey, sekarang tuan. Seperti biasa, perkara yang kita akan buat ialah pecah-pecahkan kalimah. Dan saya lihat ayat kita ini pun agak mudah untuk tuan-tuan pecahkan. Tidak ada masalah untuk tuan-tuan. Kalau saya tanya terus tuan-tuan, kalimah yang pertama pada malam ini, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah fa, ya. Semestinya terjemahan yang popularnya ialah maka. Selalu tuan-tuan jumpa, ya. Jadi fama tu ada dua patah perkataan. Yang pertama fa, maka. Yang kedua ialah ma, terjemahannya tidak, ya. Saya dah bagi ma tu ada beberapa terjemahan kan. Ada apa yang, apa saja, apakah, dan yang terakhir terjemahannya tidak, ya. Jadi ma pada malam ini terjemahannya tidak, ya. Okey. Kalimah selepas ma ialah kalimah kana, ya. Kalimah kana ni antara kalimah yang wajib tuan-tuan kata tuan-tuan tahu maknanya, iaitu terjemahannya dia telah adalah. Dia telah adalah. Baik. Kalimah selepas kana ialah kalimah jawabah. Tuan-tuan selalu guna jawaban, ya, jawaban. Jawabah tu jawaban, ya. Memang diambil daripada perkataan bahasa Arab. Selepas jawabah iaitu kalimah qaumi. Tuan-tuan pun tahu qaumi terjemahannya kaum. Kalimah selepas qaumi ialah kalimah hi, terjemahannya nya. Ini pun kalimah yang tuan-tuan wajib tahu. Kalimah selepas hi ialah illa, terjemahannya kecuali. Kita pernah jumpa sebelum ini 2 kali tuan-tuan. Kalimah selepas illa, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah an kita dah belajar, ya. Alif nun ada 4 sebutan. Inna, anna, in dan juga an, ya. Jadi an terjemahannya bahawa. Tuan-tuan boleh tengok balik nota yang kita dah bagi, ya. Kalimah selepas an ialah kalimah qalu. Qalu terjemahannya ialah mereka telah berkata. Ya, ini pun antara kalimah yang wajib tuan-tuan tahu maknanya sebenarnya, ya. Kalimah selepas qalu. Kalimah apa tuan-tuan? Jawab dulu tuan-tuan. Sebab kalimah tersebut dimulai dengan hamzah wasal. Kita dah bagi kaedah kan? Macam mana nak baca hamzah wasal di hadapan tu kita lihat kepada huruf yang ketiga kan. Mana huruf yang ketiga? Huruf qa ke ta? Ta, ya. Ta itu berbaris apa? Berbaris depan. Maka tuan-tuan mesti baca alif dekat depan itu dengan baris apa tuan-tuan? Sila jawab tuan-tuan. Sila komen dahulu. Saya nak tengok komen tuan-tuan untuk permulaan ini tuan-tuan, ya. Ya. Baik, apa sebutan kalimah selepas qalu? Apa sebutan kalimah selepas qalu? Apa sebutannya tuan-tuan? Sila jawab tuan-tuan. Sila jawab. Baik, ahsantum, ya. Kita mula dengan baris depan. Jadi sebutannya uqtulu, ya. Jadi uqtulu ni adalah fi'il amar tuan-tuan. Maka terjemahannya bunuhlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh. Sebab dalam kelas kita dah belajar, kalau fi'il amar mesti diletak perkataan oleh, tuan-tuan. Sebab apa? Macam mana kita tahu uqtulu tu fi'il amar? Sebab dimulai dengan hamzah wasal. Dimulai dengan hamzah apa tuan-tuan? Hamzah wasal. Okey, pergi lagi. Kalimah selepas uqtulu, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah hu, ya, terjemahannya nya. Sebab uqtuluhu tu 2 patah perkataan, ya. Jangan kata 1 patah perkataan. Hu wajib tahu terjemahannya nya ataupun dia. Kalimah selepas hu ialah kalimah au. Wajib tuan-tuan tahu terjemahannya atau. Banyak tuan-tuan dah tahu, ya. Boleh saya katakan sampai kalimah qalu tu wajib tuan-tuan tahu, ya. Uqtulu je kalimah yang baru, ya. Okey, seterusnya. Hu dan juga au wajib tuan-tuan tahu. Okey, seterusnya. Kalimah selepas au ialah kalimah hariku. Hariku ni pun fi'il amar tuan-tuan, ya. Maka sebab itulah terjemahannya bakarlah oleh kamu. Tambah perkataan oleh tuan-tuan, ya.
Cuma kenapa hariku tidak dimulai dengan hamzah wasal? Yang tu kita bincang kemudian. Okey, seterusnya. Kalimah selepas hariku ialah kalimah hu. Terjemahannya nye. Kalimah selepas hu ialah kalimah Allahu, Allah. Seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Kalimah selepas Allahu ialah kalimah min. Jangan sebut mina ya. Min tuan-tuan. Terjemahannya dari kalimah yang seterusnya ialah an-nari, api ya. An-nari dalam bahasa Arab ni ada dua makna ya. Sama ada api ataupun neraka ya. Api ataupun neraka. Baik. Seterusnya kalimah inna selalu tuan-tuan jumpa terjemahannya sesungguhnya. Seterusnya ialah fi, selalu juga tuan-tuan jumpa terjemahannya pada. Seterusnya selepas fi ialah kalimah zalika. Tuan-tuan pernah jumpa terjemahannya itu. Kita dah bincang minggu lepas. Seterusnya selepas zalika ialah kalimah la sahaja, terjemahannya benar-benar. Tuan-tuan pernah jumpa. Kalimah selepas la ialah kalimah ayatin. Ya, ayatin. Terjemahannya ialah tanda-tanda. Saya dah bagi tahu pada minggu lepas kan? Ayatin, ayatin. Tengok fokus pada huruf ya tu kan? Ya tu ada alif dekat atas kan? Kita dah bagi tahu pada minggu lepas. Kalau ada alif macam tu, bukan sekadar tuan-tuan kena baca 2 harakat, tapi dia memberi makna jamak dekat situ ya. Jadi perhati betul-betul. Baik, seterusnya. Kalimah li bagi, seterusnya ialah kalimah qaumin, kaum. Dan kalimah yang terakhir ialah yu'minuna, mereka beriman. Ya. Jadi hari ini pada hakikatnya tidak ada pembetulan. Cuma perlu buat sedikit penambahan tadi. Pada kalimah uktulu dan juga hariku ya. Uktulu dan juga hariku, tambah saja perkataan oleh sebab dua-dua adalah fi'il amar. Maka kita dah belajar 2 minggu yang lepas tuan-tuan ya. Kalau fi'il amar mesti ada perkataan perkataan oleh. Okey, sekarang terus tuan-tuan. Lihat pada terjemahannya. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harrikuh. Ya. Apa Allah nak bagi tahu kepada kita tuan? Fama kana jawaba qaumihi. Maka tiadalah jawaban daripada kaumnya. Kaum siapa ni ya? Illa kecuali an qalu, mereka itu berkata uqtuluh, bunuhlah dia, aw harrikuh, atau bakarlah dia. Fa anjahullahu minan nar, maka Allah telah menyelamatkannya daripada api tersebut. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada perkara itu tuan-tuan, benar-benar menjadi tanda kepada kaum yang beriman. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan ya. Tengok betul-betul ya. Fama kana jawab qaumihi, maka tiadalah jawaban daripada kaumnya tuan-tuan, illa kecuali anqalu, mereka berkata uqtuluh, bunuhlah dia, au harrikuh, ataupun bakarlah dia ya. Fa anjahullahu minan nar, lalu Allah telah menyelamatkan daripada api. Inna fi zalika, sesungguhnya pada kisah itu tuan, pada kejadian itu tuan-tuan, la ayatin, benar-benar menjadi satu tanda kebesaran tuan-tuan, liqaumin yu'minun, kepada orang-orang yang beriman ya. Okey. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-24 ini, perkara yang pertama yang tuan-tuan mesti faham ialah cerita ini sambungan balik kepada cerita Nabi Ibrahim. Kita tak selesai lagi kisah Nabi Ibrahim tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat ya, Nabi Ibrahim awal-awal dia kata u'budullah wa'buduh. Apa ni? U'budullah wattaqu. Sembahlah Allah, kemudian takutlah pada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa lagi? Apa yang kamu sembah ni patung-patung berhala saja. Mereka tak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki, hatta setitik air tuan-tuan, dan tidak mampu menolak sebarang mudarat tuan-tuan. Sebab apa yang kamu kata itu semuanya adalah pembohongan semua tuan-tuan ya. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim dah bagi ancaman dan sebagainya, tuan-tuan dah kata kita dah bincang tuan-tuan. Cuma ayat yang ke-24 ni tuan-tuan ya, ayat yang ke-24 ni ya. Ini hampir kepada penghujung cerita Nabi Ibrahim ya. Tuan-tuan tahu semua Nabi Ibrahim ini tuan-tuan ya, ketika mana ada satu perayaan yang besar ya. Semua kaumnya pergi keluar, pergi sambut perayaan tersebut. Tinggal Nabi Ibrahim saja dekat kampung ya. Yang tu tuan-tuan dengar semua cerita ya.
Kemudian, apa yang Nabi Ibrahim buat tuan-tuan? Nabi Ibrahim pergi cari rumah ibadat tuan-tuan. Pergi cari rumah ibadat kaum dia. Dia pergi masuk dalam rumah ibadat tuan-tuan. Dia nampak anak patung yang besar tuan-tuan. Kemudian di tepi-tepinya tuan-tuan, kiri dan kanan, ada anak-anak patung tuan-tuan. Ya? Kemudian apa Nabi Ibrahim buat tuan-tuan? Nabi Ibrahim pergi, kemudian Nabi Ibrahim pergi bagi makanan. Kan ini makanan, makanlah. Tapi tak makan tuan. Akhirnya, Nabi Ibrahim pun sakit hati tuan. Ya? Jadi dia buat apa tuan? Dia ambil kayu tuan, dia pecah-pecahkan anak patung, kemudian dia gantung dekat patung yang paling besar. Yang tu adalah cerita yang popular di kalangan kita, ya. Baik. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim balik ke rumah, ya. Selepas dah selesai perayaan tersebut tuan, semua kaumnya balik ke kampung balik, kemudian riuh tuan. Waira satu kampung. Istilah dia waira lah, ya. Riuh satu kampung tuan. Siapa yang pecah-pecahkan anak patung berhala ni tuan, ya. Akhirnya dapatlah tangkap tuan, ya, dapatlah jawapan iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim terpaksa menghadap Raja Namrud kan, ya. Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Ya. Kenapa kau tanya aku? Ya, kenapa kamu tanya aku? Tanyalah anak patung yang paling besar tu. Waktu tu pun dah nampak kebodohan kaum dia tuan. Waktu tu semua senyap, tak boleh nak jawab, ya. Baik. Akhirnya oleh kerana marah sangat, ya, kaum Nabi Ibrahim ni kepada Nabi Ibrahim tuan, akhirnya mereka kumpul kayu api tuan. Maka kayu tu sangat besar tuan, ya. Banyak sangat sampai jadi bukit yang besar, ya. Ya. Kemudian dibakar kayu tersebut. Oleh kerana kayu tu terlalu banyak tuan, maka kaum Nabi Ibrahim ni tak mampu, tak boleh nak lempar tuan, ya. Tak mampu nak letak Nabi Ibrahim dalam api tersebut. Apa yang diorang buat tuan? Dia bina satu manjanik tuan. Maka dilontar Nabi Ibrahim daripada jauh, maka masuk dalam api. Kemudian cerita yang popularnya ialah Allah utus, ya, seekor burung. Ada yang kata burung ababil, ada yang kata burung daripada syurga. Yang penting seekor burung tuan, yang mana dalam paruh burung tersebut ada air daripada syurga tuan. Maka dititiskan dalam api tersebut. Maka api yang besar itu tuan, ya, akhirnya berubah menjadi sejuk tuan, ya. Nabi Ibrahim sampai satu tahap, mengikut satu riwayat, Nabi Ibrahim menggigil tuan, ya, berada dalam api tersebut sampailah api tersebut habis tuan. Maka Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan senyum saja. Maka waktu itu semua nampak tuan betapa besarnya kehebatan, ya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah penghujung ayat dia kata apa? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Hanya orang yang beriman sahaja. Ya, hanya orang yang beriman sahaja yang mampu terima keadaan Nabi Ibrahim ketika itu tuan-tuan, ya. Kalau orang lain akan katalah itu ahli sihir dan sebagainya. Betul, manjanik, ya. Dibina sebab dilontar daripada jauh menggunakan manjanik tuan. Dilontar daripada jauh, ya. Okey, dah selesai. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi poin kita ialah poin kita ni apa tuan? Ayat kita yang ke-24 ini masih lagi berkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang paling penting, ya. Okey, dah saya masuk kepada perbahasan tuan.